Terima kasih kepada rakan saya yang menerusi cerita pagi sebentar tadi. Seperti biasalah, kalau kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, bukan sahaja kami memberi kesedaran kepada anda betapa pentingnya vaksin, betapa pentingnya penjagaan SOP dan juga betapa pentingnya untuk kita melawan COVID-19 itu sendiri. Pun begitu, ada lagi perkara-perkara yang perlu kita telusuri dan juga kita tengok secara halus, terutamanya apabila ia melibatkan kegiatan ekonomi masyarakat Malaysia. Dan salah satu kegiatan ekonomi yang paling terjejas adalah sektor kebudayaan dan juga pelancongan. Pun begitu, ada inisiatif-inisiatif lain yang terus dijalankan. Sekurang-kurangnya boleh memberi sesuap nasi kepada penggiat mereka yang terlibat dalam industri kebudayaan dan juga pelancongan. Jadi hari ini kita nak bercakap mengenai Pesta Angin Timur Perlis 2021 yang mana telah pun 9 edisi dijalankan, tahun ke-9 tahun ini. Tahun ini secara sangat unik dijalankan dalam norma baru, dan yang akan bercakap mengenai perkara ini bersama dengan saya ialah Encik Muhammad Amran Muhammad Haris, Timbalan Ketua Pengarah Kebudayaan dan Kesenian Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Jadi Encik Amran, ya betul, macam kita bincang sebelum siaran tadi, sekurang-kurangnya ada satu langkah yang perlu kita lakukan untuk memberi nafas kepada penggiat kesenian dan juga kebudayaan. Jadi mungkin ini adalah salah satu langkah dan juga inisiatif di bawah JKKN. Sekurang-kurangnya ada program-program kebudayaan yang masih lagi diteruskan. Contohnya Pesta Angin Perlis. Mungkin Cik Amran boleh bukakan perbincangan kita mengenai mukadimah mengenai pesta ini dan juga bagaimanakah hala tuju pesta ini seterusnya. Okay, terima kasih Cik Ridwan. Sebenarnya penganjuran Pesta Angin Timur adalah tahun ke-9 kita adakan, dan kalau untuk makluman semualah, pada tahun lepas edisi ke-8 pun kita buat dalam situasi kita sedang menerima pandemik COVID-19 sebenarnya, tetapi belum sampai peringkat lockdown lagi lah. Yang mana program kita pada tahun lepas kita adakan pada bulan Februari dan kita total lockdown pada 18 Mac 2020. Dan sebenarnya usaha di bawah JKKN melalui Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dan juga Kerajaan Negeri Perlis sebenarnya, kita telah masukkan program Pesta Angin Timur di dalam kalender tahunan sebenarnya. Yang mana program ini akan dilaksanakan setiap tahun. Dalam keadaan apa cara sekalipun yang melanda, kita akan tetap teruskan program penganjuran Pesta Angin Timur ini. Dan pada tahun ini, walaupun kita telah masukkan di dalam kalender JKKN, kita dapati kita perlu adapt kepada pendekatan baru sebenarnya. Bila mana situasi tidak mengizinkan di bawah pandemik COVID-19 ni, kita dapati walaupun pada keseluruhan penganjuran Pesta Angin Timur adalah dibuat secara fizikal sebenarnya pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi kita dapati pada tahun 2021 kenapa tidak kita cuba pendekatan baru untuk membawa keunikan Pesta Angin Timur itu sendiri melalui media secara online sebenarnya. Jadi atas dasar tersebut kita telah mengenal pasti beberapa program yang sesuai dan kita akan tayangkan kepada penonton-penonton secara dalam talian. Jadi kalau tahun lepas 8 edisi sebelumnya pesta ini dijalankan secara fizikal, mungkin pengunjung dapat merasai angin itu sendiri, persembahan kebudayaan, malah ia dapat menjana ekonomi penduduk sekitar apabila wujudnya kegiatan pelancongan. Betul. Wujudnya kegiatan ekonomi. Pun begitu, apakah yang telah pun diisi dan telah pun dilakukan supaya Pesta Angin Perlis 2021 ini disempurnakan secara dalam talian? Adakah ia akan dirakam secara langsung, akan disiarkan, ataupun ini adalah berbentuk rakaman dan disiarkan secara kemudian? Sebagaimana yang saya maklumkan tadi, sebenarnya kita telah mengenal pasti kandungan-kandungan tertentulah di dalam Pesta Angin Timur sebelum-sebelum ini, yang mana kita dapati kandungan tersebut sebenarnya sesuai untuk kita bawa ke dalam program secara dalam talian. Dan memang kita tidak nafikan semua kandungan yang ada di dalam Pesta Angin Timur kita buat secara rakaman dan kita tayangkan semula kepada masyarakat Malaysia sebenarnya. So dalam hal ini sebenarnya kita telah mengenal pasti contoh dia macam pertandingan cabaran canggung, jom belajar,
kita ada buat juga kedai secara online di dalam Pesta Angin Timur. Kita ada persembahan-persembahan kesenian. Semua ini kita rakam dalam satu program dan kita tayangkan 2 hari pada 4 dan juga 5 hari bulan Jun pada tahun ini. Jadi siapa pihak yang terlibat dalam menjayakan Pesta Angin Timur ini? Ini tahun bila? Ini tahun 2018 kalau tak silap saya. 2018. Ini kemeriahan yang dilakukan secara fizikal dan kita harapkan ada beberapa program ini dirakam dan juga disiarkan. Jadi siapa pihak yang terlibat? Adakah penari, penduduk kampung ataupun siapa? Okey, pertama sekali kalau kita lihat melalui footage yang ditayangkan, sebenarnya kita tujuan asal kita mengadakan Pesta Angin Timur adalah untuk merangsang kegiatan ekonomi budaya kawasan setempat sebenarnya. So dalam hal ini sebenarnya kita mengharapkan penglibatan masyarakat menyeluruh di kawasan tersebut untuk sama-sama membangunkan satu produk pelancongan budaya yang boleh menarik pelancong-pelancong untuk datang menyaksikan program-program tersebut. Jadi dalam hal ini memang tidak dapat dinafikan masyarakat setempat, NGO-NGO, penggiat-penggiat seni budaya setempat juga mendukung kepada pelaksanaan program-program ini. Itu di bawah komuniti, manakala di bawah program secara rasmi kita sebenarnya mendapat kerjasama yang erat khususnya daripada Kerajaan Negeri Perlis, pihak-pihak agensi-agensi di bawah Kerajaan Negeri dan juga agensi-agensi di bawah Persekutuan yang berada di Negeri Perlis. Mereka sebenarnya sama-sama menjadikan program ini ada satu program tahunan yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Perlis untuk mereka terlibat secara langsung sebenarnya. Jadi tarikh yang akan disiarkan adalah 4 dan juga 5 Jun. Betul. Di mana platformnya? Okey, untuk makluman, program ini boleh dilayari oleh masyarakat melalui Facebook page JKKN TV, melalui Twitter, Instagram dan juga program kita punya media sosial lah di bawah JKKN. Dan untuk makluman, pada 4 hari bulan, program akan bermula jam 5 petang sehingga 10 malam. Manakala pada 6 hari bulan, program akan bermula daripada jam 9 pagi hingga 10 malam. Akan penuh dengan pengisian-pengisian telah kita rakam dan kita tayangkan kepada masyarakat Malaysia. Jadi antara, mungkin boleh perincikan antara isi dalam program tersebut. Okey, salah satu perkara yang menariklah kalau kita lihat di dalam penganjuran Pesta Angin Timur ni, kita mengangkat kesenian masyarakat Negeri Perlis. So dalam hal ini pada tahun 2021 kalau kita lihat, kita ada pertandingan cabaran canggung yang mana tarian canggung adalah tarian unik tradisional di Negeri Perlis dan kita adakan pertandingan. So dalam hal ini kita memberi ruanglah kepada masyarakat Negeri Perlis untuk sama-sama mereka berkarya dan bertanding dalam satu platform yang telah disediakan oleh pihak jabatan. Selain daripada cabaran canggung, kita juga ada program-program interaktif pembelajaran. Sebagai contoh, program Jom Belajar yang mana kita memberi ilmu kepada masyarakat terbanyak berkenaan dengan kesenian-kesenian yang ada di Negeri Perlis. Dan juga dalam masa yang sama juga kita mengangkat kesenian tradisional Negeri Perlis seperti JK, Awang Batil, yang mana perkara-perkara ini semua kita tayangkan kepada mereka melalui kumpulan kesenian jabatan dan juga NGO-NGO yang terlibat di dalam program ini. Jadi boleh saksikan secara langsung dan juga rakaman ini di JKKN TV, betul? Betul lah. Di Facebook? Facebook juga. JKKN TV. YouTube tidak ada? YouTube tak ada. Tidak ada. So, jadi anda boleh saksikan keunikan Pesta Angin Timur Perlis 2021 secara dalam talian menerusi JKKN TV. Mungkin ada kata-kata akhir daripada Encik Amran sendiri, khususnya apabila kita melihat industri seni dan kebudayaan kita. Saya boleh katakan sebagai nazak sekarang ni. Pelancongan memang sangat nazak. Tetapi kita juga perlu berusaha sekurang-kurangnya kita bernafas sedikit sebelum kita akan bernafas insya-Allah selepas ini. Bagi pihak Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara sebenarnya hasrat kita adalah untuk meneruskan kelangsungan program seni budaya. Memandangkan pandemik COVID-19 ini memberi satu impak yang begitu besar kepada industri pelancongan dan juga seni budaya di negara, setidak-tidaknya dengan ada program-program seumpama ini dapat memberi sedikit ruang dan juga peluang dan juga kepada penggiat-penggiat seni untuk mereka meneruskan karya-karya mereka dan dalam masa yang sama memberi sedikit sumbangan dan juga habuan kepada mereka untuk mendapatkan pendapatan secara tidak langsung. So kalau kita lihat, kita mengharapkan
pandemik ini segera berakhir dan kita dapat merancakkan kembali industri pelancongan dan seni budaya di negara, dan dalam masa yang sama seni budaya dapat terus dimekarkan di negeri kita. InsyaAllah. Dan itulah sebenarnya harapan kita untuk kita kembalikan kehidupan lama. Betul. Kerana itu pentingnya setiap hari kami kabarkan kepada anda, pentingnya untuk mendaftarkan diri kepada program vaksinasi peringkat kebangsaan ini. Ambil vaksin untuk kita dapatkan herd immunity, immunity kelompok. Barulah kita dapat kembali ke hidup yang normal dan juga kita boleh memberi nafas kepada industri pelancongan negara yang sedang tenat ketika ini. Sekali lagi terima kasih kepada Encik Muhammad Amran Muhammad Haris, Timbalan Ketua Pengarah Kebudayaan dan Kesenian, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Kita berehat seketika, selepas ini Syahidah akan bersama dengan anda.